Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung lagi perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih, dan kita sambung lagi daripada bab yang kedua. Bab yang kedua ialah berkenaan dengan suratul Fatihah yang merupakan salah satu daripada rukun salat, dan kita dah bahas beberapa ayat daripada suratul Fatihah ni. Kita dah bahas ayat 1 sampai ayat yang keempat, dan insya-Allah sambungan pada malam ni kita akan masuk ayat yang kelima. Ayat yang kelima sambungan kita muka surat yang ke-40. Ke surat yang ke-40 kita boleh tengok apa yang diletakkan oleh penulis. Dia sebut situ pada muka surat 40, ikrar ibadah dan tempat pergantungan hanya kepada Allah. Ayat yang kelima iaitu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum ni kita dah sebutkan antara ketujuh ayat daripada suratul Fatihah. Sebahagian para ulama menyebutkan ayat yang terbesar dan utama, menjadi pokok perbincangan dan juga isu yang perlu diberikan keutamaan daripada suratul Fatihah ialah ayat yang kelima. Sebab ayat yang kelima ini ada dua cabang daripada tauhid, iaitu tauhid fil ibadah, yang kedua tauhid fil isti'anah. Tauhid fil ibadah ialah tauhid dalam beribadah kepada Allah dengan tujuan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ialah tauhid fil isti'anah, ataupun tauhid pada bab berkaitan dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun mempunyai apa-apa hajat dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka tempat bergantungnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu para ulama sebut untuk memahami ayat yang kelima ni, Allah Azza wa Jal memberikan penerangan yang panjang pada satu surah dalam Al-Quran. Maknanya untuk ayat yang kelima ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada satu surah dalam Al-Quran yang dinamai dengan surah Az-Zumar. Ini surah yang ke-39 dalam juzuk yang ke-23, mengandungi 75 ayat. Sebahagian para ulama menyebut penerangan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah pada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni ialah surah Makkiyah yang menceritakan satu daripada ideologi yang ada dalam kalangan musyrikin Mekah, ialah mewujudkan perantaraan dalam peribadatan, iaitu berhala. Surah Az-Zumar ni Allah Ta'ala sebut tentang masalah ini. Bahkan ada sebahagian para ulama menyebutkan penerangan pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ianya terdapat pada surah Az-Zumar dan surah yang selepas daripada tu yang dikenali dengan surah Hawamim, surah Hamim dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam mushaf, surah Az-Zumar surah 39, Ghafir 40, Fussilat 41, Syu'ara 42,
Zukhruf 43, Dukhan 44, Al-Jathiyah 45, Al-Ahqaf yang ke-46. Kesemua tu daripada surah Ghafir sampai surah Ahqaf, 7 surah ni kesemuanya dimulai dengan Hamim di hadapan, dan dia duduk dalam keadaan berturut-turut, dia punya susunan dalam mushaf. Maknanya semua sekali ni daripada Az-Zumar tambah dengan Ghafir sampai Ahqaf, kita baca, kita tengok terjemahan, cari tafsiran ringkas, kita akan tengok dan kita akan dapat merasai keluasan ayat kelima bagi surah Fatihah ni. Dia macam ada hubung kait, bukan macam, memang ada hubung kait pun hakikatnya. Sebab kesemua surah-surah itu, 7 surah tu ialah menerangkan tentang masalah yang banyak berlaku kesyirikan dan tergelincirnya manusia ni sehingga dia tak sedar dia sudah mensyirikkan Allah Ta'ala, iaitu tauhid dalam ibadah dan tauhid pada minta tolong. Sebab tu pada ayat kelima ni Tuhan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Kita tengok syarah pada muka surat 40 tu, apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata lafaz permohonan dalam ayat ini datang secara jamak yang bermaksud ramai. Na'budu nasta'in, nun di hadapan itu ialah nahnu. Orang belajar bahasa Arab, ini ialah dhamir yang menunjukkan kepada ramai. Nahnu ni kami, ramai. Tidak disebut secara mufrad, individu. Maknanya taklah dibaca ayat itu iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tak baca macam tu, tapi baca dengan nun. Sebab a'budu tu mewakili pada ana, nun itu ialah nahnu. Okay. Sebagai satu pengiktirafan kepada kelemahan makhluk apabila berhadapan dengan Allah yang Maha Agung. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam satu surah, iaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, tuan-tuan boleh tanda, ayat yang ke-33. Ayat ni nak tunjuk lemah manusia keseluruhannya, bukan setakat manusia, jin juga. Ayat 33 surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Pada ayat 33 surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, semua sekali, bukan kata manusia saja, jin pun sekali. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalau kamu dapat tembus keluar daripada kawasan-kawasan yang dinaungi oleh langit-langit aku ataupun dataran bumi-bumi ini, untuk keluar daripada kekuasaan aku, fanfudhu, try kamu buat. Allah Ta'ala kata la tanfudhuna illa bisultan, kamu tak akan boleh keluar daripada tempat kekuasaan aku. Ayat ni ialah memuktamadkan lemahnya manusia. Sebab tu waktu kita salat, kita sedang mengiktiraf diri kita lemah melalui ayat yang kelima ni. Melalui ayat yang kelima. Kemudian apa yang penulis sebut? Penulis kata seolah-olah tanpa bantuan saudara Islam yang lain, manusia sama sekali tidak layak disebabkan oleh dosa, segala kekurangan dan kelemahan mereka untuk berhadapan atau memohon kepada Allah. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman ayat 33 tadi, Allah Ta'ala kata in istata'tum an tanfudhu, kalau kamu ada kekuatan untuk kamu lepas daripada semua pemerhatian aku ni, kamu semua, Tuhan kata. Maknanya kita seorang confirm tak akan dapat. By capacity individu, kita nak lawan kuasa Tuhan, tak dapat. Kalau kita berkumpul, orang Islam, orang kafir, semua bangsa, semua penduduk bumi, minta lagi perkumpulan tu dengan jin, pun tak akan dapat menembusi kuasa Tuhan. Jadi sedarlah diri, kita tak akan dapat keluar daripada kekuasaannya. Waktu baca ayat tu, kita sedang mengiktiraf diri kita hamba, mengiktiraf zat Allah itu sebagai sebesar-besar Tuhan
untuk diibadahi dan untuk diminta pertolongan. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut? Ayat ini juga mengandungi intisari tauhid yang tertinggi, iaitu hanya Allah satu-satunya zat yang wajib disembah dan dijadikan tempat memohon pertolongan. Hanya Allah. Maknanya ayat ini ialah menunjukkan kita sedang mengikhlaskan, membulatkan hati kita, memusatkan pemikiran kita pada keesaan Allah, kekuatannya dan kelemahan kita dan status kita sebagai hamba. Jadi ini benda yang kita kena tahu bila mana kita baca ayat yang kelima ni. Segala kesombongan, segala perasaan nak angkat diri, segala rasa hebat dalam diri akan terbinasa dengan membacanya ayat ni. Membalikkan kita kepada status hamba. Dan Tuhan memang suka kita iktiraf diri kita hamba, kita iktiraf zat dia sebagai Tuhan. Okey. Clear untuk ayat yang kelima. Ayat yang keenam dan ketujuh, maknanya ayat yang terakhir dah ni. Okay. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Maksud dia, kita tengok muka surat 41, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terdapat dua jenis hidayah kurniaan Allah, iaitu hidayah umum. Hidayah umum ni dalam bahasa lain disebut sebagai irsyad. Irsyad. Okay. Iaitu ilham, naluri, perasaan, akal dan petunjuk yang melintas dalam hidup kita untuk kita beza yang ni buruk, yang ni baik. Belum ikut tapi dia melintas. Semua dapat. Islam dapat, orang kafir pun dapat. Kedua-duanya akan dapat lintasan untuk suka dengan kebenaran, tak suka dengan benda tak betul, walaupun dia bukan Islam. Okay. Yang kedua dia panggil dengan hidayah khusus, ataupun hidayah yang disebut dengan isal ila matlub, sampai pada matlamat, iaitu taufik. Tadi irsyad, yang ni taufik. Okay. Taufik atau kekuatan untuk sentiasa mentaati Allah, kenal dan ikut. Tadi kenal, tak nak ikut je. Yang ni kenal dan ikut. Hidayah kedua, iaitu hidayah khusus, hanya dimiliki oleh Allah sahaja, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-272. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang ke-272, saya nak cek tengok ayat yang ke-272 ni ialah ayat yang berbunyi, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wama tunfiqu min khairin fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tu ayat 272 daripada surah Baqarah. Ayat ni cerita tentang bagaimana orang dia boleh bersedekah harta, infak harta yang Tuhan beri pada dia. Tuhan kata laisa 'alaika hudahum, bukanlah ke atas kamu wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir dapat hidayah, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala yang akan menyebabkan mereka mendapat hidayah. Petanda mereka ada hidayah, mereka boleh infak, keluarkan harta bagi untuk agama. Sebab orang yang infak, balasan secara realiti, imbalan daripada benda yang dia bagi, dia tak dapat terus. Contoh, tuan-tuan mari masjid, letak duit dalam tabung masjid, tuan-tuan tak akan dapat balasan automatik, tak akan dapat. Boleh jadi dapat dalam bentuk yang lain ataupun disimpan di akhirat nanti. Cuma untuk menahan perasaan, bersabar, menunggu balasan, tak semua orang boleh buat. Orang kafir dia tak boleh tahan nampak ni. Aku bagi, aku nak dapat terus, tak sabar. Tapi orang beriman, tuan-tuan tengok Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Khadijah binti Khuwailid, yang ni bagi harta sampai nak habis harta untuk agama.
walaupun tiada gambaran balasan yang kukuh untuk menenangkan hati, pasti dapat balasan. Tak dapat apa-apa balasan lagi, tak dapat clear gambaran apa yang aku akan dapat, tapi boleh bagi. Sebab tu Tuhan kata, orang yang Tuhan hidayahkan supaya boleh sedekah duit ke orang, itu tanda keajaiban hidayah. Sebab dia boleh yakin dengan balasan Tuhan yang belum jelas. Balasan tu memang ada, cuma perasaan sabar nak menunggu balasan. Sebab ada orang dia bagi, dia nak cepat-cepat. Aku dah bagi dah ni, dah sedekah dah, mana balasan yang dijanjikan? Yang tu pun tak terlintas bagi orang yang ada hidayah. Sebab dia memang betul-betul bersangka baik kepada Tuhan. Jadi itu petanda yang Allah Ta'ala nak sebut daripada surah Baqarah ayat 272 ni. Selain pada tu, dia datangkan lagi daripada surah Al-An'am. Okey, kita tengok dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90. Apa Allah Ta'ala sebut? Surah Al-An'am ayat yang ke-90. Okey, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-90, ialah ayat yang berbunyi, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Allah Ta'ala kata, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan jejak langkah mereka. Ayat ni Tuhan sebut tentang Nabi dan Rasul terdahulu dan orang beriman yang terdahulu sebelum datang Nabi Muhammad, sebelum datang para sahabat. Apa slogan orang yang ada hidayah? Qul la as'alukum alaihi ajra. Kami tak minta upah datang gedebuk depan mata. Kami buat. Tuhan suruh buat, kami buat. Walaupun tak dapat upah depan-depan. Lepas ibadah, Tuhan akan bagi kebaikan. Apa kebaikan dia? Macam ni. Tapi kalau tak datang terus, tak apa. Kita tak sangka buruk pada Allah, dia akan bagi. Ini slogan orang ada hidayah. Maknanya orang yang ada hidayah, kekuatan yang akan keluar pada dirinya ialah bersabar menunggu balasan, tidak tamak, tidak tergesa-gesa. Sebab tu pada surah Al-An'am Tuhan sebut slogan dia orang, qul la as'alukum alaihi ajra. Kami tak minta balasan pada Tuhan. Tak minta balasan ni bukan tak nak pahala, tak minta balasan duniawi. Maknanya bukan macam Bani Israel. Bani Israel, diorang kalau diorang nak patuh Nabi dan Rasul, diorang dah minta siap-siap. Lepas kami patuh, kami dapat apa? Lepas kami patuh ni, ada tak makanan pada langit ke turun? Ada tak duit yang kami boleh guna untuk kehidupan akan datang, hari-hari mendatang? Orang yang ada hidayah, dia bukan aim, tujuan dia yang tu. Tujuan dia nak bagi Tuhan suka, aku ni dengar kata Tuhan, tu je. Tapi aku haraplah balasan yang terbaik, iaitu di akhirat. Sabarlah. Kalau berat pun lepas pada bagi. Contoh, orang tu dia bersedekah, lepas dia sedekah, dia tak kaya pun. Sebab ada orang mindset dia sedekah sebab nak kaya. Saya bukan kata salah, itu memang janji, itu memang adalah hadis, ma naqasa malin fi sadaqah. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Maksud tak berkurang tu bukanlah makna katanya hanya satu segi saja. Bagi 10 dapat 100, bagi 100 dapat 1000. Boleh jadi macam tu. Okay. Tapi kalau kita hanya fikir sedekah kerana aim macam tu, dia masih lagi dalam konteks nak balasan duniawi lagi. Masih lagi lah tu. Tapi yang paling besar bagi ni nak dapat keampunan. Sebab sebahagian para ulama kata, kalau Tuhan balas di dunia, bimbang-bimbang Tuhan tak balas dah di akhirat. Sebab dia dah balas dah siap-siap sini. Yang kita nak ialah di akhirat. Di akhirat tu lagi mustahak. Laluan mudah, dosa tak ada, Tuhan ampun semua. Itu lagi menyenangkan urusan. Tapi kalau Tuhan nak lipat ganda, itu lagi baik. Dunia pun bagi, akhirat pun bagi. Cuma jangan ada mindset macam mana nak bagi kaya, okay, buat macam ni. Macam mana nak bagi duit tak berkurang dalam beg duit, dalam dompet, ini amalan dia. Itu ialah masih lagi dalam ruang lingkup duniawi. Sebab tu ada orang viral baru ni, antara amalan yang boleh menyebabkan duit dalam beg duit ni tak berkurang. Tak berkurang dengan makna selalu ada. Maknanya tak ada lah sampai hilang tu duit. Ialah ketika mana imam ataupun khatib membaca khutbah Jumaat,
Dia duduk di antara dua khutbah. Habis dah khutbah pertama, dia nak pergi ke khutbah kedua, dia duduk. Macam kita hari ni lah. Okay. Waktu imam duduk tu, sebut Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Sebut macam tu, duit tak akan kurang dalam beg duit. Lepas tu marah, lepas tu rasa tak puas hati. Kalau jenis imam tu cepat sangat nak baca khutbah kedua. Siap dia ajar lagi, bisik sikit lah kepada tu imam tu. Bisik sikit, maknanya bagi tahu sikit pada tu imam tu, jangan derah sangat bangun, bagi lama sikit. Tuan-tuan, kalau kita tengok, ada sebahagian para sahabat follow Nabi rapat, turun wahyu kalut nak tulis, dapat keampunan daripada Tuhan, join perang Badar. Sebahagian besar mereka dapur tak berasak dekat 2 bulan. Nabi sendiri pun macam tu. Maknanya tak ada duit, tak ada duit. Dia orang, kehidupan dia orang bukan macam tu. Petua-petua macam tu, walaupun ada orang kata ni bukan hadis, ni petua, tapi bila mana kamu sebut perkataan itu disandarkan kepada agama, orang duk ingat benda tu ada asas dalam agama. Orang dia ingat dia. Tuan-tuan kena tahu, dalam sirah ada para sahabat tak cukup duit, sampai terkena histeria, terlalu lapar, tak cukup duit. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah zaman belajar dengan Nabi ni, sebelum Nabi wafat, sebab dia masuk Islam lewat, dia follow, dia tak kerja, duduk dengan orang miskin, duduk kawasan ahli sufah, tunggu makanan orang bagi. Ada hari orang bagi, ada hari orang tak bagi. Hari orang tak bagi, lapar berhari-hari. Pergi dekat rumah Nabi, kok ada orang bagi zakat, bagi hadiah, kok Nabi nak bagi makanan dekat sahabat. Sebab perangai Nabi macam tu, dapat hadiah Nabi tak simpan lama, Nabi bagi kat orang. Okay. Tapi ada waktu orang tak bagi apa-apa pun. Jadi Abu Hurairah ni dia duduk dalam masjid, tunggu makanan orang bagi sedekah, tak nak kerja. Sebab apa? Sebab orang kata apa, dia nak belajar dengan Nabi, sehinggalah dia jadi histeria, meracau, kelaparan sangat, epilepsi menggeletar dia punya badan dia. Orang pergi letak kaki dekat leher dia, sebab duk ingat dia meracau kena sampuk dengan hantu. Dia kata dalam riwayat tu, dia kata ma bi illal ju', tidak ada yang menimpa aku melainkan aku terlalu lapar. Itu lapar sangat, maknanya tak ada petua yang boleh menyebabkan dia orang ada duit sentiasa. Tak ada, benda tu tak ada. Nabi tak bagi benda tu. Sepatutnya mereka ni lebih aula untuk dapat kelebihan. Duit tak berkurang, makanan sentiasa cukup, sebab dia oranglah kumpulan pertama yang menghadapi kekufuran secara jelas-jelas. Dia oranglah kumpulan pertama yang menghadapi kedegilan orang yang nak lawan Rasul. Tiba-tiba amalan tu datang pada kita yang kemudian wajar untuk diragui, wajar untuk kita rasa macam betul ke amalan ni. Cuma saya nak katanya ialah, orang yang betul ada hidayah, dia punya pandangan dia bukan pandangan material. Pandangan dia ialah pandangan nak dapat keampunan pahala di akhirat dulu. Sebab tu kau tengok sebahagian besar para sahabat perang je kalut nak join. Sebab apa? Nak mati cepat. Mati cepat, selesai urusan dunia ni cepat. Tapi dia orang bukanlah minta mati dengan cara nak suruh bunuh diri itu, ataupun orang bunuh dia, bukan bersifat lemah di medan perang. Dia orang kuat di medan perang, tapi dia orang tak mati jugalah. Tuan-tuan tengok Khalid Al-Walid, hebat, tak mati dia di medan perang, mati dengan cara orang biasa saja. Okay. Cuma nak katanya, dia orang tidak terkesan dengan dunia. Kalau ada amalan yang boleh susun dunia, maknanya amalan ni kalau kita buat, kita boleh kaya. Kaya dengan makna harta banyak, duit banyak, tanah banyak, kenderaan elok, semua benda banyak. Ada something amalan seperti itu. Sebab ada hadis Nabi ni pernah berdoa supaya jadi miskin. Bukanlah Nabi suruh kita orang Islam jadi miskin. Cuma Nabi nak kata bahaya kalau dunia banyak ni. Itu sajalah. Tak salah pun ada sahabat yang dunia dia banyak. Poin dia lah, jangan terkesan. Harta banyak lah apa, tapi kalau hilang, kita tak runsing lama, tak sakit kepala lama, tak fikir ada macam mana nak dapat balik. Kalau ada yang macam tu, masih ada sikit dia panggil kesan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, manusia tak akan tua dengan mencintai dunia. Walaupun dia tua, tapi kalau dia
ada lagi perasaan suka tengok duit banyak. Dia tak tua lagi pada isu tu. Dia dah tua lah, tapi pada isu tu dia tak tua lagi. Apatah lagi orang muda. Kita tengok lagi. Kemudian dia datangkan lagi pada surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Kita tengok surah Al-Qasas ayat yang ke-56. Surah Al-Qasas ni pada juzuk yang ke-20 kalau saya tak silap. Surah Al-Qasas juzuk yang ke-20 ayat yang ke-56. Al-Qasas 56, Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ni turun ketika mana Nabi berusaha nak suruh pak menakan dia Abu Talib masuk Islam, tapi tak dapat. Dengan sebab Abu Talib memang terhalang, keras hatinya, walaupun dia baik dengan Nabi. Cuma nak katanya, hidayah ialah urusan yang sangat ajaib yang Tuhan urus. Kita kena usaha untuk dapat hidayah, tapi tak semua orang akan dapat hidayah. Orang berusaha dia akan dapat, orang yang tak berusaha dia tak dapat. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca cerita Salman Al-Farisi cari hidayah daripada anak orang kaya, daripada agama Majusi berpindah pada agama Kristian. Kalau tuan-tuan baca hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, cerita Salman Al-Farisi ni musafir nak cari hidayah. Tuan-tuan bayang, daripada Parsi pergi ke Iraq, turun ke Syam, naik ke Turki, turun ke Syam balik, pergi ke Hijaz, berapa ribu kilometer dia telah berjalan untuk dapat hidayah. Dan dia tak pernah menyesal meninggalkan rumahnya yang penuh kemewahan, sebab dia anak orang kaya di Parsi. Tak pernah dalam riwayat, kalau kita tengok Salman Al-Farisi, waktu dia jadi hamba kepada seorang Yahudi sebelum jumpa dengan Nabi, dia jadi hamba tu. Daripada tuan-tuan bayang, anak satu orang pembesar di Parsi. Dalam riwayat sebut, dia tu anak kepada Dehqan. Dehqan ni maksud dia apa? Dia ahli politik, dia ahli agama. Hebatlah ayah dia tu. Tak pernah pun Salman Al-Farisi, waktu dia jadi hamba pada Yahudi di Madinah tu, duk tunggu Nabi datang, tak pernah dia terdetik, kalau tak lari rumah daripada dulu, taklah susah macam sekarang. Sebab kalau tuan-tuan tengok riwayat dia, waktu dia dengar berita orang kata Nabi Muhammad sampai, dia kena lempang dengan tuan dia. Dia kata, apa urusan kamu dengan Muhammad? Akhirnya dia kena lempang sampai dia jatuh, rebah dia, tumbang dia. Tapi tak pernah dia kata, kalau aku tak bersungguh, taklah aku kena lempang. Ataupun dia tak kata pada Yahudi, kau tahu tak aku ni anak siapa dulu? Dia tak kata pun. Sebab apa? Dia usaha cari hidayah, dan dia dapat hidayah. Sehingga Nabi kata, dia ahli keluarga aku, walaupun dia tu orang Parsi, bukan orang Arab. Nabi nak gambarkan Salman Al-Farisi ni lain macam. Usaha dia dapat. Maknanya orang yang usaha dia akan dapat. Macam mana orang usaha untuk dunia dia akan dapat, begitulah orang usaha untuk hidayah dia akan dapat. Dalam bacaan Al-Fatihah, dalam salat ataupun luar salat, kita disuruh berdoa meminta hidayah taufik jenis yang kedua, agar sentiasa berada di jalan yang lurus sehingga akhir hayat, seperti jalan orang yang sudah dikurniai nikmat iman. Muka surat 42 yang pertama, iaitu seperti para nabi. Sebab ayat ini, iaitu ayat yang ketujuh ni, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kami beri nikmat. Siapa dia? Iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-68, iaitu jalan para nabi, orang yang benar, orang yang mati syahid, dan juga orang yang salih. Kita nak ikut jalan dia orang. Lafaz ayat ni, muka surat 42, bawah pada terjemahan ayat Quran tu, lafaz ayat ini juga adalah antara lafaz terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum kewafatan baginda, bersama lafaz yang berikut, Allahumma fir rafiqil a'la. Maknanya Nabi SAW, ketika mana Nabi ni nak wafat, kurang pada sebulan lagi Nabi nak wafat, Nabi ni selalu berdoa supaya Nabi ni duduk atas jalan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi minta, dan dekat-dekat dengan nak wafat, kurang pada 3 hari lagi Nabi nak wafat, Nabi selalu sebut, kata Aisyah, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, aku nak dekat dengan kamu, aku tak nak dah dunia ni, aku tak nak adab dah,
Bagilah aku balik secepat mungkin. Maknanya nak duduk bersama dengan para nabi. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 43, kita juga diminta agar dijauhi daripada jalan yang dilalui dua kumpulan manusia, iaitu orang yang dimurkai oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub situ maksudnya ialah Yahudi, khususnya ahli kitab, sebab mereka melakukan jenayah menyelewengkan isi kitab. Okay. Orang Yahudi ataupun orang yang masih menentang Allah setelah mengetahui kebenarannya. Yang ketiga, waladhdallin, ialah orang yang sesat atau terpesong daripada kebenaran, iaitu orang Nasrani atau orang yang terpesong daripada kebenaran atau tidak mengetahui kebenaran dengan cara yang betul. Terpesong dengan sebab Yahudi yang pesongkan dia orang. Sebab apa terpesong? Sebab tak nak clarify, tak nak verify balik pengetahuan agama. Kita belajar agama satu permukaan, kita kena upgrade ilmu dengan kita persoalkan amalan-amalan yang kita buat ni. Aku buat ni betul ke macam yang agama nak? Bila mana ada persoalan ni, kita akan meningkat cara pengetahuan kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok peringkat awal Kristian, dia tak nak penganut Kristian faham isi kitab Bible, baca saja. Baca saja dah okey. Tak payah faham pun tak apa. Sebab tu ada gerakan meminta kepada pihak yang berada di gereja supaya terjemahkan bahasa Bible tu ke dalam bahasa pertuturan masyarakat awam supaya orang boleh faham. Macam kita Quran bahasa Arab, kita tahu terjemahan dia dan ada terjemahan dalam bahasa Melayu pun. Dan tidak ada kontradik di antara terjemahan dengan ayat Quran. Cuma kita tak katalah terjemahan itu ayat Quran. Terjemahan ayat Quran yang betul ialah dalam bahasa Arab. Cuma nak katanya ialah Kristian dia tutup pintu ni. Itu pada zaman gelap Eropah dulu. Bila mana orang kata apa? Kristian dikuasai oleh ahli-ahli kitab yang jahat, yang ada niat yang ataupun kepentingan lain yang diorang nak jaga, iaitu kepentingan duniawi. Okay. Cumanya tak nak terpesong, tak nak rasa steady, rasa dah cukup dengan agama sekarang. Okay. Kita ambil sikit lagi, kita nak habiskan bab yang kedua pada malam ni kalau boleh, iaitu tentang lafaz amin. Kita kena tahu dalam pengamalan yang diamalkan di kalangan masyarakat kita ni, ialah kita akan lafazkan dengan kuat amin dalam salat jemaah. Maknanya lepas daripada imam baca suratul Fatihah, imam akan sebut amin, kita pun makmum akan sebut amin. Bahkan ada hadis tentang kelebihan itu. Cuma ada beberapa mazhab yang tidak mengaminkan. Antaranya mazhab Maliki. Maknanya lepas kalau kita semayang dengan orang mazhab Maliki, dia diam je lah, waladhdallin, diam. Amin juga tapi amin perlahan. Tuan-tuan nak tengok ni orang Morocco, UAE pun ada duk buat. UAE ni Dubai, mungkin jauh sangat kot. China yang mazhab Maliki macam ni lah, dia diam, dia tak ada amin. Okay, kita tengok. Lafaz amin adalah suatu doa yang bermaksud terimalah daripada kami dan perkenankanlah doa kami. Ia berasal daripada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, idza ammana al-imamu fa'aminu fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam menyebut amin, maka sebutlah amin. Maka sesungguhnya sesiapa yang bersamaan bacaan aminnya dengan bacaan amin malaikat, diampunkan dosa terdahulu. Diampunkan dosa terdahulu. Maknanya kita dalam pengamalan kita ni, imam akan kuatkan amin dia tu. Kita pun sebut bagi orang kata apa, selaras dengan sebutan amin imam. Kita tak sebut sebelum, kita makmum tak sebut sebelum, tak sebut juga selepas habis amin imam tu. Kita sebut bagi serentak dengan imam. Kita akan dapat fadilat ni. Cuma di sisi Imam Malik dalam kitab dia Muwatta, hadis ni ada masalah. Sebab tu dia mazhab Maliki dia tak ada amin ni. Mazhab Maliki ni dua isu yang dekat dengan masyarakat kita tapi tak ada dalam mazhab dia orang. Pertama, amin selepas daripada salat jahar ni, bacaan Fatihah dalam salat jahar. Okey. Yang kedua,
puasa 6 hari di bulan Syawal. Ni tak ada lah mazhab Maliki. Yang ni ramai orang Melayu ambil. Kalau banyak sangat rumah terbuka, nanti dia jadi Maliki ya sekejap. Nampak ni? Tak sempat kata. Sebab hari kedua rumah terbuka, sekarang ni dah tak ada Covid sangat, mungkin penuh lah nanti ni. Ni nak masuk Ramadan ni untuk prepare ke rumah terbuka ni nanti. Menyebabkan tak ada ruang nak puasa tu. Sebab jemputan harus dipenuhi. Jadi ada orang bagi idea buat rumah terbuka malam. Sebab malam ni memang orang tak puasa lah malam. Okey. Cuma nak katanya dalam mazhab Maliki, dia orang menolak tentang adanya puasa 6 Syawal, bahkan dia kata hadis tu bermasalah. Sebab kita kena tahu Imam Bukhari dengan Imam Malik lagi awal Imam Malik lah. Yang tulis kitab Muwatta tu, kitab hadis tu, Imam Malik lagi awal pada Imam Bukhari. Cuma dia adalah isu-isu yang teknikal sikit lah dalam ilmu hadis. Cuma nak katanya mazhab Maliki, dua ni dia orang tak ada. Bacaan amin yang kuat dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal selepas daripada puasa Ramadan. Okey. Beberapa hukum berkaitan dengan Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang. Tak banyak pun, ada 2 perkara saja yang disebut sini. Mazhab jumhur, iaitu majoriti, iaitu Asy-Syafi'i, Hambali dan Maliki, mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi setiap rakaat berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Okey, maknanya tidak sah salat siapa yang tak baca Fatihah. Okey. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, Al-Fatihah menjadi rukun pada setiap rakaat untuk imam dan makmum tanpa mengira salat jahar, iaitu dibaca kuat, subuh, maghrib, isyak, ataupun salat sir, iaitu zuhur dan asar. Juga tanpa mengira salat fardu ataupun sunat. Pendapat ini disandarkan kepada hadis di atas. Maknanya kita yang follow mazhab Syafi'i, mazhab setempat ni, setiap rakaat kena baca suratul Fatihah. Sama ada nak baca selepas daripada imam baca suratul Fatihah, ataupun ada sebahagian pendapat yang mengiringi bacaan imam. Dia tak sama dengan imam, tapi dia habis imam baca alhamdulillahirabbil alamin, dia buat alhamdulillahirabbil alamin. Lepas ar-rahman rahim, dia follow sikit-sikit. Ada setengah orang habis baca Fatihah baru dia baca. Tak apalah, dua-dua tu ada pandangan masing-masing. Cuma setiap rakaat nak kena baca. Kecuali mazhab Abu Hanifah, bacaan imam bagi makmum ditanggung oleh, bacaan Fatihah bagi makmum ditanggung oleh imam keseluruhan. Maknanya diam pun tak apa, sebab dia kira imam dah baca. Okey. Mazhab Maliki tidak mensyaratkan bacaan Al-Fatihah makmum ketika salat jahar. Maliki jahar makmum tak baca tak apa. Tapi rakaat yang ketiga bagi salat maghrib ataupun ketiga keempat bagi salat isyak, kita kena baca juga. Sebab rakaat ketiga salat maghrib imam tak baca kuat dah, perlahan. Isyak pun macam tu. Jadi yang ada suara kuat, imam makmum tak perlu baca Fatihah. Maliki punya pandangan. Kemudian disebut hujah dua mazhab ini berdasarkan kepada ayat muka surat 46, iaitu ayat yang ke-204 surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan Quran, dengar, diam supaya turun rahmat pada kamu. Jadi kita tak ulang lagi bacaan. Okey. Berdasarkan ayat ini, makmum wajib diam dan mendengar bacaan surah selepas Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Rukun Al-Fatihah pada makmum juga dikira sudah ditanggung oleh bacaan imam. Pendapat ini disandarkan oleh hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini hadis riwayat Bukhari. Okay. Yang kedua, mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib membaca Fatihah. Apa yang diwajibkan adalah membaca mana-mana ayat daripada Al-Quran. Hujah mereka ialah firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kebanyakannya di benua India, kebanyakan India, Pakistan, ini dia orang memang Hanafi. Dan satu benda kita kena tahu, sebab ada orang bila mana tengok geng-geng pakai kurta ni, geng-geng yang Pakistan ni, dia orang semayang ni laju kan, kau tengok kan, sama ada yang datang tempat kita ataupun kita pergi buat umrah ke apa. Sebab apa? Dalam mazhab Hanafi, dia orang tidak ada tumakninah dalam rukun solat dia orang. Tak ada. Macam kita ada rukuk dengan tumakninah. Ini tidak dengan tumakninah. Jadi memang kita kena tertib. Kita slow lah, perlahan, nampak cermat. Okey. Untuk untuk Hanafi, nampak macam ayam patut beras, laju. Dia punya laju.
Sebab dia orang tak ada tumakninah. Tak salah di sisi mazhab dia orang, tak salah. Di sisi kita salah lah. Sama ada salat tu jadi perbuatan tu makruh ataupun salat tu boleh terbatal. Cuma nak katanya kita kena tahulah beza antara kedua-dua mazhab ni, pandangan bagi setiap mazhab tu lah. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk bab yang kedua. Okey, dah ngam dengan masuknya waktu salat Isyak ni. Jadi saya rasa kita berpada sini je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lepas Ramadan lah. Ni kuliah last kot sebelum Ramadan kan. Last kan? Sebab hari Khamis ni dah puasa kan. Okey, jadi kita akan sambung bab yang ketiga lepas daripada Ramadan itulah. Syawal mungkin kita akan jumpa. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.